Baik, hari ini di segmen kali ini kita sebenarnya ingin mendalami kerana banyak kes yang kita dengari sebenarnya yang membabitkan anak-anak muda di bawah umur, kanak-kanak dan sebagainya yang diperlakukan dalam sedemikian rupa di mana mereka mungkin tidak tahu bagaimana mengetahui mengenai pasti keadaan yang sukar atau membahayakan untuk mereka. Kita bercakap berkenaan pendidikan seksualiti di kalangan kanak-kanak juga. Ya, sebelum kita bersama dengan mereka yang ingin berkongsi tentang pengalaman dan juga apa sahaja yang dilalui, satu pengalaman sisi gelap yang sangat sukar, kita ingin berbicara dengan lebih lanjut dengan salah seorang pakar berkaitan dengan pendidikan seksual ini, apa yang perlu diketahui oleh kanak-kanak, bagaimana sebenarnya ibu bapa perlu memainkan peranan. Saya percaya itu satu mekanisme yang sangat penting berkaitan dengan pendidikan seksualiti kanak-kanak ini. Untuk itu berada bersama kita di panggilan video adalah Profesor Datuk Dr. Halina Halijah Haji Siraj, salah seorang pengarah pusat Citra Universiti Kebangsaan Malaysia pada ketika ini. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif dan Sofia Ya, betul. Apa khabar Datuk Doktor? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Ceria ya Datuk Doktor. Hari ini mungkin Datuk Doktor Halina boleh mulakan perbincangan kita mungkin sedikit sebanyak apa yang perlu kita ketahui berkenaan pendidikan seksualiti di kalangan kanak-kanak. Kerana difahamkannya kita memang dalam budaya, mungkin budaya Asia, kita orang Malaysia, mungkin ini adalah satu topik yang tidak kebiasaannya menjadi sebutan atau perbincangan di rumah. Bagaimana kita nak mendalami ini sebenarnya, Datuk Doktor? Okey. Terima kasih Hanif dan Sofia. Saya rasa kita membincangkan tentang satu aspek pendidikan yang sangat penting tapi sangat kurang kita tekankan. Dan ini yang menyebabkan mungkin banyak aspek-aspek berkaitan dengan seksualiti ini akhirnya menimbulkan masalah seperti masalah sosial, cabul, robol dan juga penganiayaan kanak-kanak. Jadi sebelum tu kita nak katakan bahawa pendidikan seksualiti komprehensif ini sebenarnya dia adalah pembelajaran sepanjang hayat Hanif dan Sofia. Ini bukan hanya untuk kanak-kanak tapi juga kepada semua peringkat usia, sebab dari sudut seksualiti itu kita mempunyai perubahan dalam orang kata tubuh badan kita dan dia ada implikasi lah kepada aspek seksualiti itu. Tapi sebelum tu, saya rasa nak kena berikan satu penjelasan supaya kita semua berada di atas muka surat yang sama. Dengan izin, the same page. Sebab ada orang bila dengar je tentang seksualiti ni, Dr. Halina ni tak ada benda lain, cerita itu je lah. Lepas tu dia tukar channel. Kita tak mau macam tu. Kita nak minta dia dengar dulu bahawa aspek seksualiti itu sebenarnya, ni belum pendidikan lagi ni, baru aspek seksualiti itu, dia adalah satu aspek yang penting dalam kehidupan kita. Tapi dia ada memiliki sekurang-kurangnya 5 dimensi. Maknanya kalau kita bercakap tentang seksualiti, kita kena sebut dalam konteks 5 dimensi ni. Bukan hanya dalam yang selalu kita ingat mestilah bab-bab macam alat kelamin, kemudian hubungan seks, itu yang buatkan orang tak mau cakap ni. Takut kita nanti terlepas daripada batas kesopanan. Jadi kita kena ingatkan ni bahawa seksualiti merangkumi sekurang-kurangnya 5 dimensi. Salah satu daripadanya adalah fizikal, atau aspek biologi. Itu tapi satu saja. Ada 4 lagi yang penting. Yang kedua adalah dalam konteks intelektual, kognitif. Sebab sebenarnya kan, Hanif dan Sofia, organ seks yang paling penting adalah otak kita. Bukan kita punya alat kehormatan kita atau alat kelamin kita tu. Sebab alat itu hanya akan melakukan apa yang otak kita suruh. Macamlah sekarang ni kan, mulut, mata, tangan kita ni. Semuanya dipandu oleh akal kita. Jadi itu satu lagi. Maknanya mesti ada dalam konteks seksualiti ni, aspek intelektual tu sangat penting. Itu dimensi kedua. Dimensi ketiga adalah dalam konteks emosi. Sebab seksualiti mesti disertakan dengan emosi yang positif. Disayangi, dikasihi, saling mempercayai kan. Bukannya disakiti, dianiaya, dizalimi. Bukan yang itu. Itu dimensi yang ketiga. Yang keempat adalah dimensi sosial. Maknanya kan, Hanif dan Sofia, kita tak perlu cakap seksualiti ni kalau kita hidup seorang-seorang saja. Tapi sekarang kita hidup berinteraksi dengan orang yang berada di kalangan keluarga kita, yang kita katakan mahram, tak boleh dikahwini. Yang di luar pula yang boleh dikahwini, ada yang sama jantina, lain jantina, ada muda, ada tua. So itu dia dimensi sosial yang sangat penting dalam seksualiti. Dan akhirnya, walaupun akhir bukanlah maknanya dia yang paling kurang penting, aspek spiritual dan kerohanian. Sebab rupa-rupanya kan Hanif dan Sofia, apabila aspek seksualiti ini kita tangani dengan baik, maka kita sebenarnya akan mempunyai jati diri, identiti, nasab keturunan kita.
Jadi pendek kata nak cakap pasal seksualiti ni, ya, kita bercakap macam satu rumah namanya seksualiti. Dalam tu ada 5 bilik dan semua bilik-bilik tu sama besar dan sama penting. Oleh sebab tu bila cakap pasal pendidikan seksualiti, kita kena cakap dalam semua konteks tu. Dan selalunya bila saya katakan tak boleh ajar pendidikan seksualiti macam kita ajar mata pelajaran subjek matematik, sains ataupun mungkin sejarah dekat sekolah tu. Dia bermula di rumah. Dan guru yang paling penting untuk pendidikan seksualiti adalah ibu dan bapa. Saya berhenti kat situ dulu. Ya, betul. Prof, mungkin boleh melihat kepada aspek seterusnya. Sebab sekarang ni, seperti yang dikatakan oleh Sofia tadi, perbincangannya adalah sangat tabu. Tapi mungkin sekarang lebih sedikit terbuka berkaitan dengan pendidikan seksualiti kanak-kanak ni. Tapi kita masih lagi melihat peningkatan kes dari masa ke semasa berkaitan dengan pencabulan kepada kanak-kanak oleh ibu bapa, orang luar atau sebagainya. Sejauh mana ataupun seawal mana yang perlu kita berikan pendidikan kepada anak-anak kita ini dan bagaimana sebenarnya ingin memberikan pendidikan yang sama kepada ibu bapa supaya tidak malu dalam membincangkan perkara ini dengan anak-anak ni, Prof. Silakan. Saya suka soalan tu, Hanif. Nampak sangat awak memang dah dapat tangkap ni. Kalau anak murid ni, anak murid cerdik ni. Senang saya cakap ni kan. Amin. Dia sebenarnya kalau kita lihat, selalunya bila yang masalah sekarang ni adalah masih ramai ibu bapa yang tidak selesa nak berbincang tentang topik ni. Oleh sebab tu, mereka tidak mengajarkan. Di sekolah pun kita tak expect guru-guru nak ajar semua ni. Guru-guru lebih kepada aspek sosialisasi. Jadi dimensi sosial tu memang di sekolah. Tapi kalau misalnya ibu ayah tak memberi pun apa-apa maklumat, sebab apa? Nanti kan mencarut lah, lucah lah. Itulah dia pendidikan seksualiti untuk kanak-kanak tu. Dan akhirnya dia akan banyak persoalan tu Hanif dan Sofia dalam kepala dia tu yang dia nak tahu. Dan sebabkan ibu ayahnya tidak memberikan ruang ataupun ibu ayah sendiri tidak bermaklumat, maka dia akan mencari sumber lain. Dan hari ini tahulah sumber dia kat mana kan Hanif dan Sofia. Dia pakai internet, dia pakai Google yang tu yang pornografi lah, cyber sex lah, macam-macam. Jadi kita kena pastikan bahawa kali ini ibu ayah kena ambil tanggungjawab. Dan selalu bila saya ceritakan tentang 5 dimensi ni, kebanyakan ibu ayah akan macam Hanif katalah, lega sikit dah. Dia kalau tak bila anak nak tanya tu, dia dah susah hati dah sebab dia ingat seks ni mestilah yang fizikal gitu. Betul. Kan? Kalau bagi tahu, budak ni nanti nak eksperimen pula. Betul. Kalau misalnya pendidikan seksualiti, hanya menekankan satu dimensi saja iaitu fizikal, memang kita cari nafas lah. Sebab budak tu nanti akan mencuba-cuba. Tetapi bila kita lengkapkan dengan semua dimensi yang lain juga, dia menjadi satu pendidikan yang sangat seimbang. Okey, balik kepada soalan Hanif. Bila nak start? Okey. Jadi konsep pendidikan seksualiti komprehensif ini atau kita panggil CSE, Comprehensive Sexuality Education, dia ada 2 elemen yang sangat penting. Pertama, dia mestilah age specific dengan izin. Maknanya dia disesuaikan dengan usia dan tahap kematangan kanak-kanak tersebut. Okey. Maknanya dan selalunya kita katakan bila dia mula bertanya seawal itu. Maknanya kalau ada anak yang dah bertanya, katalah anak Hanif atau anak Sofia, dalam 3 tahun dia dah tanya tentang dia punya alat kelamin dia. Kita gunakan alat kehormatan, bukan kemaluan. Jadi kita memang kena mula mencari jawapan. Dan ibu ayah kena belajar menjawab. Itu yang pertama. It must be specific. Yang kedua, dia mestilah juga culturally sensitive. Maknanya dia sensitif dan peka kepada unsur adat resam, agama, budaya. Sangat penting ni. Maknanya, pendidikan seksualiti di mungkin negara lain, mungkin diberikan kontennya berlainan dengan yang ada di Malaysia sebab konteks ini tadi. Sebab apa Hanif kena sekarang macam ni? Sebab macam-macam dah orang buat. Dan bila dia orang ketepikan aspek sensitivity ni, maka dianya tidak begitu efektif. Sebabnya, yelah kan, untuk kita dalam rumah tangga kita pun ada aspek-aspek yang lain dengan jiran kita. Jadi, dan pendidikan seksualiti ni macam saya katakan mesti bermula di rumah. So itu yang paling penting dalam konteks itu. Menjawab soalan Hanif tadi lah. Baik, dengan ini kita nak ucapkan terima kasih Profesor Datuk Dr. Hailina Halijah Haji Sia. Terima kasih Datuk Doktor kerana memberikan kita sedikit gambaran bagaimana kita boleh mendalami dan approach terhadap anak-anak kita itu juga satu perkara yang penting. Sensitif perkara ini, tapi kita fahami sekarang ini satu perkara walaupun agak sukar bagi ibu bapa, kita perlu lakukannya. Terima kasih Datuk Doktor meluangkan masa. Okey, sama-sama. Baik. Itu sikit perbincangan yang saya kira sangat membuka mata juga kepada semua ibu bapa lah. Saya kira aspek yang sangat penting bermula dari